Okay, sekarang kita tengok koordinasi yang melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi yang cemas. Okay, ini soalan pun famous juga dia tanya. Okay, koordinasi yang melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas. Okay, dia melibatkan dua-dua sistem saraf dan sistem endokrin. Okay, gerak balas ini kita panggil sebagai gerak balas melawan atau melepaskan diri. Okay, contohnya dikejar oleh anjing. Dia banyak lagi contoh yang lain, kamu boleh tengok lah. Okay, yang ni saya bagi contoh dikejar anjing lah. Dalam buku teks pun contoh dia dikejar anjing. Okay, first kali rangsangan takut dikesan oleh reseptor. Lepas tu reseptor akan cetuskan impuls dan akan hantar impuls saraf ke otak. Okay, yang ni kita simpulkan lah. Kita buat ringkaskan. Okay, hantar impuls saraf ke otak. Lepas apa otak buat, dia akan maklumat yang sampai di otak itu akan ditafsirkan. Okay, lepas tu dia akan hantar impuls saraf ke kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalina. Okey. Kemudian hormon adrenalina ini akan menyebabkan kadar denyutan jantung, tekanan darah dan pengaliran darah ke otot meningkat. Okey, kenapa perlu denyutan jantung, tekanan darah, pengaliran darah ke otot meningkat? Sebab apa? Sebab dekat otot untuk dia bekalkan lebih banyak glukosa lah. Untuk apa? Untuk meningkatkan kadar metabolisme. Okey, supaya proses metabolisme ni lah, respirasi lah. Okey, supaya lebih banyak tenaga dapat dihasilkan. Okey, so bila tenaga banyak dihasilkan, glukosa, kan kita perlukan glukosa untuk hasilkan tenaga. So bila banyak tenaga dihasilkan, okey, so apa dia buat? Akan menghasilkan gerak balas dia, iaitu sama ada dia nak melawan anjing ataupun nak lari daripada anjing. So nak lari tu perlukan tenaga, nak lawan pun perlukan tenaga. Okey, kat sini kadar pernafasan pun meningkat lah. Okey, tak? Okey, dia mula rangsangan takut dikesan oleh reseptor, hantar impuls saraf ke otak tafsir. Okey, impuls saraf hantar ke kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal rembes hormon adrenalina. Hormon adrenalina ini menyebabkan kadar denyutan jantung meningkat, pengaliran darah ke otak meningkat, tekanan darah meningkat, kadar pernafasan meningkat dan aras glukosa meningkat. Okey, bila benda semua ni meningkat, dia akan meningkatkan kadar metabolisme dan lebih banyak tenaga, kena ada lebih banyak tenaga dihasilkan, lebih banyak. Okey, dan gerak balas yang hasil adalah melawan atau melarikan diri daripada anjing. Okey. Okey, sekarang kita nak ke kesan ketidakseimbangan. Yang ni kenapa dia tak cerita pasal neuron apa semua, sebab dia ini dalam apa orang panggil, kita nak ringkaskan sebab dia adalah gabungan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Sebenarnya samalah laluan dia tu. Okey, nak sampai ke otak, dia reseptor. Okey, kesan ketidakseimbangan hormon. Apa jadi bila hormon kita tak seimbang? Okey, di sini ada 4 contoh hormon yang diberi, iaitu kita tengok dulu hormon tiroksina yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid. Okey, iodin diperlukan untuk membina hormon tiroksina. Bila kekurangan iodin, dia akan menyebabkan penyakit iaitu goiter, iaitu kamu punya kelenjar tiroid membengkak. Kalau tengok kelenjar tiroid bengkak ataupun tak, kamu dongak ke atas, lepas tu telan yang liuk, so orang ni tengok, dia akan bentuk macam apa panggil rama-rama dekat kamu punya tekak tu. Okey, tu kelenjar tiroid membengkak lah. Okey, kekurangan pada kanak-kanak akan menyebabkan kretinisme, iaitu akan merencatkan perkembangan mental dan fizikal, sebab hormon tiroksina ini penting untuk pertumbuhan kanak-kanak, perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak lah. Okey, kalau kekurangan pada dewasa akan menyebabkan hypothyroidisme. Okey, ciri-ciri dia kamu kena ingat ni. Ciri-ciri dia hypo maksudnya hormon tu kurang. Okey, akan menyebabkan ciri-ciri dia lah kelenjar tiroid bengkak, kadar denyutan jantung rendah, keletihan dan berat badan meningkat. Kamu tak makan sangat pun, makan sikit saja pun badan duk meningkat. Mungkinlah kamu menghidapi hypothyroidisme. Okey, kalau berlebihan pula kita panggil hyper, sebab dia lebih. Berlebihan hormon tiroksina. Okey, hyperthyroidisme kita panggil. Okey, ciri dia adalah kelenjar tiroid bengkak, kadar denyutan jantung tinggi, berasa gemetar, mata membonjol, tangan menggeletar, berat badan menyusut. Okey, kalau tengok makan banyak pun apa orang panggil,
makan banyak pun badan turun sampai tinggal tulang. Kalau macam tu memang kamu kena check lah, better check. Maybe takut ada hyperthyroidisme. Okey. Kalau kesan kekurangan hormon pertumbuhan, okey. Sebab apa? Hormon pertumbuhan ni dia kawal atur pertumbuhan daripada peringkat bayi sehinggalah dewasa. Okey. Kalau berlebihan pada peringkat kanak-kanak akan menyebabkan kegergasian lah. Maksudnya sampai besar nanti dia akan tengok orang ada yang yang tinggi besar tu kan. Okey, itu kita panggil sebagai kegergasian. Kalau kekurangan pula pada peringkat kanak-kanak, dia akan menyebabkan kekerdilan lah sampailah sekarang. So kalau kamu tengok yang kerdil tu yang dah tua pun kekerdilan, kerdil tu maksudnya dia kurang hormon pertumbuhan. Okey, hormon antidiuresis. Okey, yang ini kekurangan dia akan menyebabkan diabetes insipidus. Okey, diabetes insipidus. Okey, yang mana dia akan hasilkan air kencing dalam kuantiti yang banyak dan kerak. Okey, bila kerak sangat dia akan menyebabkan kehilangan air yang banyak lah. Okey, kalau berlebihan akan menyebabkan edema, iaitu pengumpulan air yang berlebihan dalam badan. Okey, dia beza lah diabetes insipidus. Sebab tu dalam periksa kena tulis diabetes mellitus ke diabetes insipidus. Okey, sebab dia ada dua maksud yang berbeza, tak boleh letak diabetes sahaja. Okey, okey. Hormon insulin, bila berlebihan hormon insulin, okey, bila hormon insulin kurang dalam darah akan menyebabkan diabetes mellitus. Okey, iaitu aras glukosa dalam darah meningkat lah. Kalau berlebihan, okey, glukosa, kalau hormon insulin ni berlebihan pula, dia akan menyebabkan glukosa menurun secara mendadak, boleh menyebabkan badan hilang fungsi dan menyebabkan koma lah. Okey, okey, penggunaan hormon dalam perubatan. Okey, penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon boleh dirawat melalui suntikan hormon. Okey, contoh diabetes mellitus, kita suntik dengan hormon insulin. Insulin, okey, ke dalam darah. So, dia boleh kawal atur aras glukosa dalam darah pesakit lah. Hormon ini mai daripada mana? Bukan kita ambil daripada orang lain, tetapi kita ekstrak daripada pankreas haiwan lain. Okey. Tapi sekarang hormon insulin manusia kita dapat hasilkan daripada bakteria melalui kejuruteraan genetik yang saya ajak. Itulah kejuruteraan genetik tu. Okey. Kanak-kanak yang menghidap kretinisme tu, apa kretinisme? Perkembangan mental dan fizikal terbantut. Okey, ataupun kekerdilan, boleh dirawat melalui suntikan hormon tiroksina ataupun pertumbuhan. Kita boleh suntik. Kita ada dah hormon ni. Okey, bakteria dikulturkan melalui kejuruteraan genetik sama juga. Okey, dia akan hasilkan hormon pertumbuhan. Okey, kanak-kanak dapat mengalami pertumbuhan yang normal sekiranya masa dalam pertumbuhan dikesan di peringkat awal dan kita dapatkan rawatan suntikan hormon. So kena dapat kesan dari peringkat awal lah. Kalau dah lambat dah lewat dah, tak boleh lah. Okey, sebab kita boleh rawat dia dengan suntikan hormon.